Soalan tambahan saya ialah apakah cadangan kerajaan untuk meyakinkan pelabur-pelabur asing dan tempatan dengan cara resetting the economy, khususnya dengan membangunkan bidang-bidang tumbuhan baru dengan izin new growth areas. Yang berhormat, dalam usaha mewujudkan ekosistem pelaburan yang lebih mampan di Malaysia, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri ataupun MITI dan juga agensi-agensi di bawahnya telah melaksanakan pelbagai strategi dalam usaha menarik lebih banyak pelaburan berkualiti tinggi ke Malaysia. Antara strategi utama yang telah dan sedang dilakukan ialah termasuk pertama, kita mengubal dan menambah baik dasar-dasar berkaitan pelaburan pelancaran dasar pelaburan baru dengan izin the new investment policy. Ini berteraskan aspirasi pelaburan nasional ataupun di National Investment Aspiration, di mana dasar baru ini mempercepatkan kemasukan pelaburan berkualiti yang mampan, terutamanya dalam bidang pertumbuhan baru serta memberi tumpuan kepada keterangkuman dan kemampanan yang selari ataupun serasi dengan matlamat ESG, matlamat alam sekitar, sosial dan tabiat urus. Kedua, kita nak melaksanakan kajian semula cukai yang komprehensif ke atas rangka kerja galakan cukai sedia ada. Ketiga, kita nak melaksanakan pendekatan negara yang disasarkan ataupun dengan izin country specific approach dan industri yang disasarkan dalam rancangan Malaysia yang ke-12, RMK 12. Dalam hal ini, penekanan diberikan kepada pelaburan bagi sektor kawasan pembangunan baru. Ini termasuklah kenderaan elektrik, kilang pintar yang menggunakan teknologi 5G, ekonomi digital, teknologi hijau, pertanian pintar dan juga ekosistem rantaian bekalan. Terima kasih. Menurut laporan WCY World Competitiveness Yearbook, Malaysia telah mengalami penurunan daya saing dunia di kalangan 63 buah negara ekonomi dari tangga ke-25 tahun 2021 ke tangga 32 bagi tahun 22. Di samping Menteri menyatakan langkah-langkah yang akan diambil bagi menangani isu ini, saya ingin bertanya soalan, apakah faktor-faktor yang menyebabkan penurunan ini? Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Terima kasih, Yang Hormat Kubang Pasu. Antara sebab yang menyebabkan penurunan daya saing Malaysia dari tangga ke yang disebut tadi daripada tangga ke-25 daripada tangga 25 ke tangga 32, ini susuran laporan World Competitiveness Yearbook dikeluarkan oleh IMD ataupun Institute of Management Development, dan MPC di bawah MITI telah menganjurkan seksi lebat urus dengan pihak IMD yang diwakili oleh ahli lembaga pengarah. Sesi ini diadakan untuk kita mendapat pandangan ke arah menambah baik prestasi daya saing Malaysia di peringkat global, dan hasil perbincangan bersama dengan IMD, pihak IMD menyatakan secara umumnya bahawa trend penurunan daya saing global jelas dilihat kepada negara-negara yang lambat membuka semula sempadan antarabangsa kerana pandemik COVID-19 jika dibandingkan dengan Amerika Syarikat dan juga negara-negara Eropah. Malaysia seperti yang semua maklum telah mengambil langkah yang berhati-hati sebelum membuat keputusan untuk membuka semula sempadan antarabangsa pada 1 hari bulan April 2022 dengan mengambil kira keperluan untuk mengimbangi nyawa dan juga kelangsungan hidup rakyat. Dan oleh itu, kerana kita buka sempadan kita lewat berbanding dengan negara-negara lain, ranking kita pun jatuh. Dan juga ada sebab-sebab lain yang menyebabkan daya saing kita pun turun daripada sebelum ini. Ada 3 lagi sebab, tapi sebab utama ialah kerana lambat membuka sempadan kita. Satu lagi sebab ialah kerana persepsi komuniti perniagaan terhadap kelewatan negara membuka sempadan. Satu lagi beraturan serta undang-undang yang kini dilihat sebagai kekangan terhadap perniagaan dan kurang mesra perniagaan. Ada banyak dibangkitkan sebelum ini. YB Kurang Buang Basuh sendiri telah membangkitkan, dan kita di Kementerian sedang memperhalusi cadangan-cadangan untuk the ease of doing business ini supaya Kementerian dapat
membantu syarikat-syarikat tempatan dan juga asing yang ingin melabur di dalam negara kita. Terima kasih.